Apa yang kita belajar daripada ayat 78 dan 79, iaitulah musyawarah. Musyawarah, mesyuarat. Apa makna mesyuarat? Anda tahu anda tak ada ilmu, dalam satu-satu hal, anda memerlukan ilmu daripada orang lain. Lalu anda ajak berbincang. Ajak berbincang sebab ada perkara saya tahu, ada perkara saya tak tahu. Ada perkara anda tahu, ada perkara anda tak tahu. Kepada perkara yang saya tak tahu, anda ada pengetahuan, bantulah saya. Itu mesyuarat. Dan kita sudah bincangkan tentang bagaimana Daud membuka peluang, bahkan bersetuju dengan pandangan anak. Poin penting pada dua ayat ini juga adalah merujuk pakar. Bila kita ada peluang untuk merujuk pakar, maka kita rujuklah kepakaran. Nabi Daud baginda pakar dalam keadilan, dalam penghukuman, dalam hal-hal mahkamah. Tetapi baginda tetap tidak meninggalkan mesyuarat. Sebab apa? Barangkali ada pandangan yang lebih baik. Ada pandangan yang lebih baik. Ya? Kerana orang lain melihat satu-satu isu dari kacamata berbeza. Jadi sudut pandang tu penting. Maka kita rujuk orang yang ada pengetahuan lebih, yang kita rasa ada pengetahuan lebih, ada kajian lebih, ada pengalaman lebih. Okey, saya bagi point tu dulu. Manakala bila kita tengok ayat 80, mesti ada sebab. Allah Ta'ala menyebut tentang pertahanan negara Palestin. Allah Ta'ala sebut kelebihan Nabi Daud adalah baginda boleh bina pertahanan. Baginda boleh buat baju-baju besi. Baginda dilembutkan Allah besi menerusi tangan yang pegang besi terus jadi lembut macam tanah liat. Baginda gunakan kehebatan berkenaan, mukjizat berkenaan untuk buat baju besi yang sesuai dengan saiz tubuh. Lituhsinakum min ba'sikum. Supaya dapat memelihara kamu semua daripada bahaya di dalam medan perang. So bukan perang kalau tak ada musuh. Perang zaman dulu, musuhnya nampak. Perang sekarang, musuh tak nampak. Perang dulu adalah dengan orang kafir yang kita nampak. Waktu ni, di bumi Malaysia dan di seluruh dunia, kita sedang berperang ataupun tidak? Kita sedang ada musuh ke tidak? Kita, kenapa kena berhati-hati dengan musuh ini? Sebab kita tak nampak. Kita sedang memerangi COVID-19. Jadi ayat-ayat tadi, kita pasal mesyuarat, merujuk pakar. Ayat 80, ada musuh kat depan kita. Takkan anda tak boleh hubungkan apa mesej daripada ayat ni? Dan jangan lupa, ayat penting dalam surah Al-Anbiya juga dinyatakan di awal-awal surah Al-Anbiya, iaitulah ayat 7. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun wa ma arsalnaka qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Kami tidak utuskan orang-orang sebelum kamu melainkan para rasul lelaki yang diberikan wahyu, yang diberikan ilham, wahyu kerasulan dan ilham. Dan kita dapat lihat bagaimana Nabi Sulaiman diberikan wahyu, diberikan ilham yang lebih daripada ayahnya dalam hal memahami masalah. Kita kena belajar daripada Nabi Sulaiman, kita kena belajar daripada Nabi Daud. Sebab Nabi Daud merujuk kepakaran anaknya, mengiyakan kebijaksanaan anaknya. Lalu pengajaran ayat 7, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka rujuklah ahli az-zikr. Kalau dalam ayat ni, rujuk para nabi, rujuk ahli agama dalam perkara-perkara yang kamu jahil tentang agama. Kalau kamu jahil agama, jangan berfatwa ke netizen. Rujuk mufti, rujuk ahli agama yang benar-benar ahli dengan disiplinnya. Manakala dalam hal-hal COVID, kamu nak rujuk siapa kalau bukan pakar perubatan? Kalau bukan saintis? Bila isu-isu perubatan, kau rujuk semata-mata agamawan. Isu-isu agama, kau rujuk hanya pakar-pakar perubatan, jadi masalah. Sebab itu dalam isu agama, rujuk ahli agama, sokongannya adalah ahli-ahli perubatan. Kalau dalam isu perubatan, kita rujuk ahli-ahli perubatan, sokongan daripada ahli agama. Kita kena tahulah bidang orang tu apa dia. Saya orang dalam bidang Quran. Jangan tanya saya macam mana nak berdepan dengan COVID. Kena tanya pakar-pakar perubatan. Yang mana kajian-kajian perubatan menunjukkan antara cara terbaik dan berkesan untuk memutuskan rangkaian adalah penjarakan sosial, memakai pelitup muka. Tapi segelintir orang Islam yang duk baca Al-Quran,
Bulan Ramadan surah Al-Anbiya. Yang lalu ayat 7, yang lalu ayat 80, yang lalu ayat 81. Adakah mereka faham what's the point? Iaitulah hendaklah kita merujuk, mengiktiraf ada orang diberikan Allah ilmu lebih daripada kita. Dia buat kajian lebih. Dia tahu virusnya akan tersebar. Tetapi cara nak putuskan, ini cara yang kami nak sarankan. Ya, kita tak payah bincang, tak payah bahas pasal vaksin. Kita bincang pasal pencegahan. Jadi tiba-tiba ada segelintir orang, tak, kita nak semayang jemaah juga. Kalau Allah dah takdirkan mati, mati juga. Kalau Allah tak takdirkan mati, duduk rapat-rapat pun tak apa, peluk-peluk masa salam pun tak apa. Segelintir orang Islam ada sifat begitu. Di mana rukun iman yang keempat? We didn't learn anything from Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Bahkan Allah Ta'ala sebut, Daud membina baju-baju besi untuk memelihara daripada bahaya perang. Perhatikan ayat 80. Daud, kami ajarnya buat baju besi untuk memelihara pasukan muslimin daripada bahaya musuh. Setengah orang takut Allah ke takut COVID? Betul tak? Dia punya suara dia. Takut Allah ke takut COVID? Habis tu kenapa tak semayang berjamaah beramai-ramai? Nampak sangat takut COVID. Bukan takut Allah. Kita tanya Nabi Daud, kenapa buat baju perang? Takut Allah ke takut orang kafir? Kalau takut Allah, tak payah buat baju perang lah. Kalau mati-mati juga. Kalau nak guna logik tadi tu, kita bawa logik tu pada Nabi Daud. Kita tanya Nabi Daud, kenapa nak buat baju perang? Takut musuh ke? Tak payahlah buat baju perang. Kalau Allah izinkan hidup-hidup juga. Kamu dulu pun seorang-seorang diri jadi kanak-kanak baling batu kena kepala jalut mati tu. Jalut tu tak ada uniform apa pun. Tapi Allah didik, wa'allamnahu, Allah didik lituhsinakum. Allah perintahkan sebagai ikhtiar. Sebagai ikhtiar. Lituhsinakum, aku perintahkan kamu buat baju besi. Ya, aku yang menentukan mati, aku yang menentukan hidup. Siapa hidup, siapa mati dalam perang. Tetapi untuk hidup, kau kena ada ikhtiar. Dan aku dengan ini mengajarmu, mendidikmu untuk bina baju besi pertahanan. Subhanallah. Ini sunnah Nabi Daud. Sunnah Nabi Daud bukan puasa je. Sunnah Nabi Daud adalah mencegah daripada bahaya. Melalui kajian-kajian.